Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nuril mudhhib lin nisyani bi nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Wa ba'du. Yang bahagia Cikgu Azhar, pengurusi surau Al-Ikhwan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafa'kan ke hadrat Allah Azza wa Jalla yang sekali lagi mentakdirkan pertemuan kita pada malam Jumaat yang penuh barakah ini, yang mana pada pertemuan terakhir kita sebelum ni tuan-tuan, kita dah selesaikan tafsir surah An-Nazi'at. Maka malam ini insya-Allah taala kita akan mulakan tafsir surah yang seterusnya, iaitu surah Abasa. Surah Abasa, surah yang merupakan surah yang ke-80 mengikut susunan tertib Al-Quran, yang mana surah ini mengandungi 42 ayat. Surah ini termasuk dalam surah Makkiyah juga, sama seperti surah An-Nazi'at dan juga surah An-Naba yang kita dah bincangkan di awal juzuk ini. Surah Makkiyah mengikut pendapat yang muktamad yang kita pegang, iaitulah surah ataupun ayat-ayat yang turun sebelum hijrah baginda Nabi SAW ke Madinah. Itu pendapat yang muktamad, maksud Makkiyah, ma nazala qabla hijratin Nabi SAW ila al-Madinah. Ayat-ayat yang turun sebelum baginda berhijrah ke kota Madinah. Ada juga yang mengatakan maksud Makkiyah tu turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah. Tapi itu bukan pendapat yang muktamad. Sebab kalau kita perhatikan, Makkiyah itu dia sebenarnya merujuk kepada semua yang turun sebelum baginda berhijrah. Tak semesti di Mekah. Sama juga bila sebut Madaniyah, semua ayat-ayat yang turun sesudah baginda berhijrah, tak semesti di Madinah. Tapi kenapa digunakan Makkiyah dan Madaniyah? Melihat kepada al-aghlab, kebiasaannya. Kebiasaannya kalau sebelum hijrah tu baginda di Mekah lah. Sama juga kebiasaannya kalau sesudah hijrah tu di Madinah. Kebiasaannya begitu. Tapi adakah syaratnya begitu? Tak syarat begitu. Ada waktunya dia turun di luar Mekah. Sama juga, ada waktunya Madaniyah turun di luar Madinah. Baik. Maka Abasa ini sama macam An-Nazi'at, sama macam surah yang pertama Amma Yatasaalun An-Naba, termasuk dalam surah-surah Makkiyah. Turun sebelum hijrah baginda Nabi SAW ke kota Madinah. Baik. Abasa ni diambil daripada perkataan yang pertama dalam surah ni. Abasa. Abasa. Abasa dengan maksud berwajah masam ataupun memasamkan muka. Nanti kita akan bincangkan apa maksudnya. Dan surah ini juga
Dipanggil juga kadang-kadang dengan nama Suratul A'ma, tapi itu bukan nama yang masyhur lah. Diambil daripada perkataan Al-A'ma yang terdapat pada ayat yang kedua. Yang masyhurnya surah ni namanya surah Abasa. Dia bermasam muka. Baik, kita mulakan ayat yang pertama sesudah Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Dia bermasam muka dan dia berpaling. Dia tu siapa? Dia tu kembali kepada baginda Nabi SAW. Baik, nanti kita akan tengok apa kisahnya. Ayat yang kedua, an ja'ahul a'ma. Kerana telah datang kepadanya seorang yang a'ma. Al-a'ma ni buta. Buta ni merujuk kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Dia bermasam muka, dia berpaling kerana telah datang kepadanya seorang yang buta. Baik. Apa kisahnya? Kisahnya kalau kita lihat dalam tafsir Al-Wajiz karangan guru kami almarhum Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Syekh Wahbah bawa datang satu hadis yang disebut oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ini satu riwayat. Di sana ada beberapa riwayat lagi yang berkaitan. Kita ambil riwayatnya ni yang disebut oleh almarhum Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Aisyah mengatakan ayat Abasa wa tawalla dan ayat-ayat seterusnya dia turun pada ibni Ummi Maktum Al-A'ma. Itulah Abdullah ibni Ummi Maktum. Dan ketika dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, arsyidni." Wahai Rasulullah, berilah petunjuk kepada aku. Ini riwayat ni. Di sana ada riwayat lain yang mengatakan dia menyebut alimni mimma 'allamakallah. Ada juga. Dan pokoknya yang datang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Riwayat ni menyebut arsyidni, berilah petunjuk kepada aku. Ada di sana riwayat dia menyebut alimni mimma 'allamakallah. Ajarkan aku daripada perkara yang telah mengajar kepada engkau oleh Allah. Baik, sedangkan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah. Sedang sibuk berdakwah dengan pembesar-pembesar musyrikin. Kalau ikut riwayat ni, Nabi sedang fokus kepada seorang lelaki daripada uzama'il musyrikin. Wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min uzama'il musyrikin. Tapi di sana ada riwayat yang mengatakan dia ada ramai ketika itu. Termasuk Abu Jahal sendiri ada. Ada Utbah, ada Syaibah, ada Umayyah bin Khalaf. Bahkan ada paman Nabi sendiri, pak menakan Nabi sendiri, Abbas ketika itu, yang masih belum Islam. Nah, cuma kalau ikut riwayat Aisyah ni, Aisyah kata seorang lelaki. Dia tak menafikan. Riwayat yang berbeza ni tuan-tuan, kita boleh himpunkan. Mungkin mereka ramai, tapi Nabi sedang fokus kepada seorang. Nabi sedang fokus. Dan tujuan Nabi jelas. Tujuan Nabi nak sangat mereka tu masuk Islam. Nabi nak tarik mereka untuk masuk Islam. Supaya bila mereka masuk Islam, pengaruh yang ada pada mereka tu akan menyebabkan pengikut-pengikut mereka turut masuk Islam. Dan kalau kita perhatikan, Nabi tak buat benda yang salah pun. Nabi buat benda salah. Nabi tak buat benda salah. Bahkan kalau kita perhatikan secara zahir, Abdullah ibnu Ummi Maktum yang kelihatannya seolah-olah kurang adab. Dari sudut zahir lah, tapi dia kan buta. Dia buta. Kan? Macam kita lah, macam contoh, kita sedang mengajar, sedang berceramah dalam kelas dan sebagainya. Tiba-tiba mai seorang. Ataupun kita sedang berbual, suami isteri, mak ayah. Tiba-tiba anak kecil mai, dia menyampuk. Kita pun rasa tengok dia, kita jaga mata. Kan? Ataupun kita tak mau layan dia. Kita salah ke dia salah tu? Kalau ikut dia salah. Nampak? Kita tak buat benda salah. Kita sedang berbual. Nampak? Bila mak ayah sedang berbual, tiba-tiba anak mai, tiba-tiba terus menyampuk. Ataupun seorang ustaz, seorang da'i sedang berceramah, tiba-tiba mai seorang, dia menyampuk, dia potong. Kalau ikut, memang layaklah kita ni tak layan dia. Tapi kenapa Allah tegur Nabi? Allah tegur Nabi tanda Allah sayang pada Nabi. Nampak tuan?
Menunjukkan kekasih itu ditegur walaupun dia buat benda yang tak salah pun sebenarnya. Cuma baginda dipimpin untuk sesuatu yang lebih sempurna lagi, memandang kepada pangkat kerasulan baginda yang tinggi. Kena faham. Jadi kita kena faham, bukan semua yang ditegur itu menunjukkan orang yang ditegur itu salah. Contoh di sinilah. Kalau kita faham, Nabi pun kena tegur. Bukan Nabi maksum ke? Memang Nabi maksum. Teguran ni tak mengatakan Nabi buat dosa. Nabi tak buat dosa. Benda yang Nabi buat tu tak salah. Analogi yang saya buat tadi, tuan-tuan boleh faham. Mak ayah tengah bersembang. Tiba-tiba budak kecil, anak kita main menyampuk. Kita tak layan dia. Bahkan kalau kita halau lagi. Kalau kita lah. Orang takkan kata apa. Sebab budak tu nampak biadab. Betul tak? Seorang da'i sedang berceramah. Tiba-tiba main potong. Kalau ikut kita tak buat benda salah pun, tak layan dia. Tapi kenapa Allah tegur? Supaya Allah nak bimbing Nabi kepada sesuatu yang lebih sempurna. Sedangkan baginda dah sempurna dah. Teguran Allah kepada baginda bukan menyatakan baginda silap dan berdosa. Tak. Nabi kekal sebagai seorang yang maksum. Cuma teguran itu memandang kepada pangkat kenabian, kerasulan baginda yang tinggi. Maknanya walaupun akhlak Nabi ni dah cantik dah, Nabi tak buat benda salah pun. Abdullah ibn Maktum satu yang patut dipersoalkan. Mengapa main tiba-tiba potong? Nabi sedang bercakap. Nabi sedang sibuk berdakwah. Tapi Allah nak bimbing Nabi kepada sesuatu yang lebih sempurna lagi. Memandang kepada pangkat kenabian Nabi yang tinggi. Nampak tuan-tuan? Macam kita lah. Kalau kita sayang sangat seseorang tu. Contohlah kita sebagai bapa sayang pada anak kita. Kadang-kadang kita tegur dia benda yang tak salah pun. Benda tu kalau ikut tak salah. Tapi kita tegur supaya apa? Kita nak dia buat benda yang lebih cantik lagi. Tak semesti kita tegur tu benda tu salah. Kalau benda salah, memang tegur lah. Kadang-kadang benda dia buat tak salah pun. Nampak? Tapi kita tegur. Kalau orang lain, kita tak tegur. Kalau orang lain buat, kita takkan tegur. Sebab hubungan kita dengan dia biasa. Tapi bila anak kita ni, kita sayang sangat dekat dia, benda biasa ya. Tapi kita tetap akan tegur juga. Supaya kita nak dia buat sesuatu yang lebih sempurna. Nampak tuan? Kita kena faham. Sebab kita jangan faham sebenarnya orang munafik faham. Orang munafik di Madinah, mereka kalau solat suka baca surah ni. Sebab bagi mereka ini mengandung celaan kepada baginda Nabi SAW. Bahkan sebaliknya, orang yang beriman faham, ini tanda kasih sayang Allah kepada baginda. Dan kalau kita perhatikan, Allah tegur Nabi. Tengok. Allah gunakan abasa wa tawalla. Dia memasamkan muka, dia berpaling. Kalau ikut kaedah teguran, sepatutnya digunakan abasta wa tawallaita. Engkau bermasam muka, engkau telah berpaling. Allah tak gunakan engkau di sini. Nampak? Allah gunakan dia. Sedangkan Allah tuju pada Nabi. Allah tuju pada Nabi, tapi Allah tak gunakan pun engkau. Engkau bermasam muka, engkau berpaling. Allah gunakan dia. Sedangkan dia itu Nabi. Menunjukkan betapa berhalusnya Allah menegur Nabi, tanda kasih Allah kepada Nabi SAW sebagai kekasih Allah nombor satu. Nampak tuan-tuan? Ini juga antara perkara yang boleh kita pelajari. Nak tegur orang ni kadang-kadang kena dengan cara yang betul. Dan bukan semuanya kita kena sebut nama dia ataupun menggunakan bahasa yang mungkin dia akan terasa. Kita boleh tegur dengan cara yang berhalus. Macam di sini Allah gunakan abasa wa tawalla. Dia bermasam muka, dia telah berpaling. Allah tak gunakan engkau. Abasta wa tawallaita. Tak. Allah guna dia. Sedangkan dia tu merujuk pada Nabi. Sedangkan Allah nak tuju pada Nabi. Tapi Allah gunakan dhamir, ganti nama seolah-olah seseorang yang lain. Tapi Nabi faham. Nabi faham. Baik. Itu kisahnya. Jadi bila Abdullah ibnu Ummi Maktum ni, dia datang kemudian bercakap dengan Nabi. Riwayat yang kata dia sebut alimni mimma 'allamakallah, Nabi tak layan, dia ulang lagi. Dia ulang lagi perkataan tu berulang-ulang kali. Lalu Nabi pun berpaling, yu'ridu anhu wa yuqbilu 'ala al-akhar. Nabi berpaling dan Nabi terus tumpukan fokus baginda kepada pembesar Quraisy yang Nabi sedang bercakap. Sebab Nabi punya tujuan tu begitu. Nabi nak fokus kepada pembesar Quraisy, tapi Allah tegur Nabi.
Maknanya nisbah kenabian, kerasulan, walaupun benda tu tak berdosa pun sebenarnya, tapi Allah nak ajar Nabi kepada sesuatu yang lebih sempurna. Dan nisbah pangkat kenabian yang tinggi, walaupun yang mai tu orang biasa, seorang yang buta, seorang yang fakir, tidak ada apa-apa, bukan pembesar, penguasa Quraisy, seperti yang Nabi sedang bercakap dengan mereka tu, Allah suruh layan dia. Allah suruh layan dia dulu. Dan sebab tu start daripada hari tu kita lihat bagaimana Nabi yang memang dah tawaduk, bertambah lagi tawaduknya. Antara perkara yang dikenal daripada baginda dalam sirah, Nabi ini terkenal dengan hubbul fuqara wal masakin. Baginda sangat mengasihi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nampak tuan eh? Baik. Maka Allah turunkanlah ayat ni, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Start daripada hari itu, bila Abdullah ibnu Maktum datang jumpa Nabi, Nabi akan layan dia dengan layanan yang istimewa. Dan Nabi saya sebut marhaban, selamat datang. Marhaban biman atabanillahu fihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata marhaban, selamat datang. Nabi kata dengan seseorang yang menyebabkan Allah tegur aku. Karenanya, istimewanya Abdullah ibnu Umi Maktum. Dan kita tahu bagaimana Abdullah ibnu Umi Maktum ni setelah beliau masuk Islam, dia masuk Islam di kota Madinah, Nabi lantik Abdullah ibnu Umi Maktum ni sebagai muazzin yang kedua. Muazzin, tukang azan Nabi yang pertama Bilal ibn Rabah. Ini semua masyhur, semua orang tahu. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Manakala muazzin, tukang azan Nabi yang kedua ialah Abdullah ibnu Umi Maktum ni sendiri. Di sana ada seorang lagi muazzin Nabi, namanya Abi Mahzurah. Yang ini kurang masyhur lah, kita kurang dengar. Biasa Bilal dengan Abdullah ibnu Umi Maktum. Kalau kata bulan puasa, azan yang pertama subuh tu akan diazankan oleh Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Bila Bilal azan, masih dibenarkan makan lagi, sebab dia bukan lagi azan menandakan masuk waktu subuh. Azan nak gerak orang, suruh bangkit kan. Manakala bila Abdullah ibnu Umi Maktum azan, dia takkan azan, melainkan diberitahu kepada dia, sebab dia tak nampak, dan dia al-a'ma, seorang yang tidak melihat. Maka bila dia beritahu kepada dia, dia azan. Bila Abdullah ibnu Umi Maktum azan, barulah menandakan masuk waktu subuh. Barulah orang yang bersahur, dia kena berhenti bersahur. Itu juga antara dalil yang mengatakan waktu sahur tu dia berpanjangan sampai subuh. Adapun waktu imsak yang kita pegang tu, itu cuma sekadar had yang diletak oleh para ulama. Ada juga dalilnya, kita bincang di tempat lain lah. Ada dalilnya, bukan tak ada. Supaya kita berhati-hati, jangan terlajak. Ni Ramadan nak dekat dah. Jika masih ada lagi yang keliru, kita bagi tahu. Dah imsak, dia kata imsak tu seeloknya kita berhentilah. Tapi kalau terjaga lewat dan sebagainya, tak ada masalah. Selagi belum masa waktu subuh, silakan, boleh makan. Sebab dalam hadis Abdullah ibn Maktum ni jelas Nabi sebut dibenarkan makan sampailah Abdullah ibnu Umi Maktum azan. Maknanya bila azan tu masuk waktu subuh, barulah berhenti, barulah kena berhenti. Baik. Dan antara perkara yang mungkin tak ramai orang perasan tentang Abdullah ibnu Umi Maktum ni, dia ni sebenarnya sepupu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Satu jarang kita dengar tu. Jarang kan? Ialah nasab orang, keturunan orang ni kita akan perasan. Betul tak? Tak orang hadap campur kita kawan-kawan, kadang tak perasan nak ni adik-beradik dan sebagainya. Dia ni sepupu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Sebab disebut dia ni, sebahagian kitab tafsir sebut dia ni ibnu khalah. Ibnu khalah bagi Khadijah. Maknanya anak makcik. Anak makcik. Mak dia tu ni istilah Arab. Dan istilah Arab bila sebut khalah, mana mak dia tu makcik bagi Khadijah. Makcik sebelah ibu. Bahasa Arab ni kalau kata pakcik sebelah bapa dia panggil amun. Makcik sebelah pak dia panggil ammah, ammatun. Kalau sebelah mak lain pula. Pakcik sebelah mak, adik-beradik dengan mak kita dia panggil khal. Khali, pakcikku. Kalau makcik sebelah mak dia panggil khalah.
khalati, makcik gua. Jadi sebagai kita tafsir disebut dia ni ibnu khalah, anak bagi makcik Khadijah radhiyallahu anha. Maknanya mak dia tu mak manakan bagi Khadijah dari sebelah mak. Mana mak dia adik-beradik dengan mak Khadijah. Sepupu lah. Kalau kita sama kan, semua pak manakan, semua mak manakan kan. Orang Arab dia ada beza. Orang Arab dia ada beza, dia ada kira beza. Sebelah pak lain, sebelah mak lain. Sepupu, tapi kalau kita panggil sepupu kan, panggil sepupu. Kalau orang Arab lain pula dia sebut ibnu khalah. Kalau kata sepupu belah makcik belah pak, dia akan panggil ibnu ammah. Lain pula, jadi ibnu khalah. Itu antara perkara yang mungkin jarang kita dengar sebagai maklumat tambahan. Baik, kembali kepada ayat-ayat yang sedang kita bincangkan tadi. Ayat yang ketiga Allah sebut wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan tahukah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barangkali dia ingin menyucikan dirinya. Maksud menyucikan diri ni, dia nak dengar ajaran baginda Nabi lalu dia nak beriman. Itu maksudnya. Orang yang nak masuk Islam ni makna dia nak menyucikan diri dia. Sebab mereka yang masih bergelumang dengan kekufuran, ada najis kufur dalam hati dia. Kufur tu najis sebenarnya. Kan? Syirik tu najis. Najis maknawi dia panggil. Najis maknawi. Bukannya najis hisi. Najis hisi bukan. Dan kalau najis hisi tak ada salam dia lah. Boleh salam, tak ada masalah. Najis maknawi. Benda tu dia panggil najis. Najis maknawi. Maka mereka yang nak masuk Islam, mana dia nak bersihkan diri dia daripada najis kekufuran dan juga kesyirikan tadi. Dan maka Allah beritahu kepada Nabi, dan tahukah engkau wahai Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya daripada dosa, mana dia nak beriman. Au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia nak ambil peringatan, dia nak dapatkan pengajaran yang mana dengan sebab dia mendengar pengajaran tadi, dia mendapat manfaat dengan pengajaran tadi. Yang pertama, dia nak menyucikan diri. Dan yang kedua, dia nak dengar pengajaran. Maka dengan sebab dia dengar tu, bermanfaatlah pengajaran itu kepadanya. Amma man istaghna. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Istaghna, dia merasa kaya. Dia merasa cukup dengan kekuasaan, pengaruh yang Allah beri kepada dia. Abu Jahal termasuk sekali ketika itu. Kalau kita perhatikan, semua nama yang disebut dalam riwayat yang berbeza-beza tu, kalau kita perhatikan, semua memang tak masuk Islam. Kecuali Abbas seorang je. Kecuali pak menakan Nabi seorang je. Abbas bin Abdul Muttalib akhirnya masuk Islam. Dia ada sekali di situ. Yang lain tu Abu Jahal mati katak di perang Badar, Utbah, Syaibah, semuanya tak beriman. Maknanya Nabi hadap ketika tu memang betul-betul sesuai dengan apa yang Allah sebut. Istaghna, mereka merasa cukup. Mereka merasa kaya dengan pengaruh yang Allah beri kepada mereka, pangkat yang Allah beri kepada mereka. Mereka ni pembesar Quraisy. Orang-orang berpengaruh di kalangan Quraisy, orang-orang yang berpangkat. Suara mereka didengari. Dengan kekayaan yang Allah beri kepada mereka, mereka merasa kaya, merasa cukup sehingga mereka tak mau dengar nasihat Nabi, tak mau ikut petunjuk Al-Quran, tak mau beriman dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Allah kata, adapun mereka yang merasa kaya dengan kurniaan duniawi yang Allah kurnia kepada mereka, fa anta lahu tasadda, maka engkau wahai Muhammad memberi perhatian kepadanya. Nabi beri perhatian seperti yang saya sebut tadi. Itu antara strategi dakwah Nabi. Bila Nabi diarahkan untuk berdakwah secara terang-terang, kita pun tahu bagaimana dakwah baginda di kota Mekah ni. Asalnya Nabi berdakwah cara sembunyi-sembunyi. Itu asalnya. Kemudian datang perintah wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang paling hampir. Maka Nabi mula dengan kaum kerabat baginda. Sehinggalah akhirnya Allah perintahkan fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil jahilin. Berterus teranglah dengan apa yang diperintahkan kepadamu. Mana agama Islam
menyebarkan Islam, menyebarkan Al-Quran yang Allah perintahkan, Allah suruh berterus terang. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Maka Nabi ambil kesempatan antara strategi dakwah Nabi nak dakwah pembesar-pembesar, pemuka-pemuka Quraisy ni, supaya bila mereka masuk Islam, pengaruh mereka tu akan menyebabkan pengikut mereka pun masuk Islam. Maka Allah tegur Nabi dengan caranya halus. Allah nak bagi tahu, kan, engkau berhadap kepada mereka sedangkan mereka merasa kaya dengan semua kurnia dunia yang Allah kurnia kepada mereka, kurnia duniawi, pangkat, harta, pengaruh dan seumpamanya yang Allah beri pada mereka. Mereka rasa kaya, mereka rasa cukup, menyebabkan mereka angkuh, tak mau terima ajaran Nabi. Nabi berhadap juga kepada mereka dalam keadaan Nabi nak keislaman mereka supaya menguntungkan Islam. Itu tujuan Nabi. Tak salah pun tujuan Nabi tu. Cuma Allah nak bagi tahu apa dia. Ayat seterusnya Allah sebut apa? Wa ma 'alaika alla yazzakka. Padahal tidak ada cela ke atasmu, wahai Muhammad, kalau dia tidak mahu menyucikan dirinya. Dia tak mahu beriman, Nabi tak ada cela pun. Maknanya Allah nak bagi tahu Nabi, tugas Nabi mengajak. Tak kira dia tu orang yang berpengaruh ataupun tidak. Siapa yang nak beriman walaupun dia tu bukan orang yang mempunyai pengaruh, seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum, iman daripada dia tu jauh lebih berharga daripada para pembesar Quraisy, para pemuka musyrikin yang ada di kota Mekah ketika itu, yang berasa kaya, berasa cukup dengan harta, dengan pengaruh, dengan pangkat. Mereka tak mahu beriman, Nabi takkan dicela disebabkan mereka tidak mahu beriman. Dan sebab tu kita pun bila kita nak ikut perjalanan baginda Nabi SAW, tuan-tuan, kita berdakwah, kita ajak orang ni, kita bagi tahu lah cerita benda betul. Orang tu nak ikut tak ikut, itu bukan tugas kita. Nampak? Perkara yang ditaklifkan kepada kita ialah mengajak kepada kebaikan. Sebagai umat yang terpilih, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sama juga, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita kena menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Dia tak mahu terima, kita tak ada celah dengan sebab itu. Kita dah tegur, dia tak mahu terima, mana tugas kita dah selesai. Sebab tu Allah beritahu Nabi, wa ma 'alaika alla yazzakka, sedangkan engkau tidak akan dicela. Tidak ada sebarang celaan ke atasmu, wahai Muhammad, kalau dia tidak mahu menyucikan diri. Maknanya dia tak mahu beriman, engkau tidak akan dicela. Mereka yang akan menanggung dosa dan kesalahan daripada kekufuran mereka itu. Disebabkan kekufuran mereka itu tidak akan menyebabkan Nabi akan dicela, apatah lagi diseksa. Baik, kemudian Allah kembali semula kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nampak betapa Allah nak Nabi ambil berat kepada mereka yang beriman walaupun dia tu siapa sekalipun. Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, iaitulah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia datang dengan bersegera nak terima pengajaran, nak beriman. Walaupun cara dia datang tu secara zahirnya nampak macam kurang adab, nampak begitu zahirnya. Dia buta, dia tak nampak. Kan? Sebab dia potong terus. Nabi sedang menghadap pembesar-pembesar Quraisy, Nabi sedang berdakwah, dia masuk sehingga menyebabkan Nabi tak layan dia ketika itu. Tapi Allah pesan kepada Nabi, adapun mereka yang datang kepada engkau dalam keadaan dia bersungguh-sungguh, bersegera nak dapatkan pengajaran, wa huwa yakhsha, sedangkan dia takut kepada Allah. Ini juga antara kunci mereka yang nak menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW dan juga ajaran daripada Al-Quran. Dia nak ambil pengajaran dan dia ada rasa takut kepada Allah. Adapun mereka yang tidak ada rasa takut kepada Allah, pengajaran itu tidak akan memberi manfaat kepada dia. Sebab tu Allah sebut wa huwa yakhsha.
dia ada rasa takut. Dengan ketakutan itulah menyebabkan dia nak terima pengajaran dan pelajaran daripada Al-Quran. Fa anta anhu talahha. Engkau wahai Muhammad telah mengabaikannya. Nampak Allah ulang sekali lagi tegurannya. Kali ini Allah berpaling daripada, dia panggil al-iltifat, berpaling daripada al-ghaibah ilal khitab. Tadi Allah guna dia. Nampak? Setelah teguran tu sampai kepada Nabi, Allah gunakan engkau. Di sini menunjukkan sama kat kita, kalau nak tegur orang ni jangan terus bagi dia terkejut. Gunakan cara teguran yang halus dulu. Setelah dia faham apa maksud yang kita nak sampaikan, barulah kita boleh menggunakan perkataan yang terus. Permulaan Allah gunakan dia. Dia bermasa muka, dia berpaling. Padahal Nabi. Setelah teguran tu Allah sampaikan sebab-sebabnya dan sebagainya, barulah Allah kembali semula, Allah gunakan anta, engkau. Allah berpaling, iltifat, berpaling daripada menggunakan dhamir, ganti nama ghaibah, dia, kepada khitab, kepada mukhatab, engkau. Berpaling dari dia kepada engkau. Sedangkan yang dimaksudkan orang yang sama. Yang sedang Allah tujukan tu ialah Nabi SAW sendiri. Cuma cara Allah menegur tu, Allah ajar kita bagaimana kaedah untuk menegur orang yang kita sayang, mereka yang rapat dengan kita. Fa anta anhu talahha. Engkau Muhammad telah mengabaikannya. Kalla innaha tazkirah. Sekali-kali jangan begitu. Nampak? Allah pesan kepada Nabi, jangan sampai perkara yang sama berulang lagi. Innaha tazkirah. Sesungguhnya ajaran-ajaran Allah itu merupakan satu tazkirah. Tazkirah ni apa tuan-tuan? Tazkirah ni peringatan. Semua ajaran yang datang daripada Allah, ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW, dia merupakan tazkirah. Tazkirah ni peringatan. Peringatan yang mana kalau kita dengar betul-betul, kita akan dapat manfaat daripada peringatan itu. Kalla innaha tazkirah faman syaa zakarah. Maka barang siapa yang mengkehendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Orang yang betul-betul dia nak ambil pengajaran daripada tazkirah tadi, dia pasti akan dapat manfaat dengannya. Dia akan memperhatikan. Sebab tu tazkirah ni dia kembali kepada orang yang mendengar tazkirah itu. Dan tazkirah ni sifatnya memang berulang-ulang. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minun. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan. Zakir digunakan dengan wazan kathir. Zakara yudzakiru zakir. Mana berulang-ulang. Membawa maksud taksir, berulang-ulang. Ulang-ulang memberi peringatan. Kenapa tazkirah sifatnya berulang-ulang? Kerana manusia ni memang sifatnya selalu lupa dan lalai. Betul tak? Maka dia berhajat kepada tazkirah yang berulang-ulang. Berulang. Matlamatnya sama. Nak bawa supaya makin dekat dengan Allah, takut pada Allah. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Sedar bahawa dunia ni tempat tumpangan sementara, akhirat tempat yang kekal abadi. Matlamat utama kita sebagai orang yang beriman ni, hamba Allah di atas muka bumi ni, wa zakir, berilah peringatan. Ulang-ulang peringatan tu. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kerana sesungguhnya peringatan itu dia akan memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang tu betul-betul beriman, dia pasti akan mengambil manfaat daripada isi tazkirah tadi. Maka mereka yang nak ambil manfaat, dia akan memerhatikan. Dia perlu kepada pemerhatian. Dengan pemerhatian itu, manfaat tu akan sampai kepada dia. Faman syaa zakara. Siapa yang nak ambil manfaat daripada tazkirah tadi, dia pasti akan memerhatikannya. Baik. Fi suhufim mukarramah. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah. Mana tazkirah ni dia berasal daripada kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah.
Kitab-kitab ni dia merujuk kepada seluruh kitab-kitab yang turun dari langit. Yang besar 4 tu lah. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Cuma kitab suci Al-Quran dia telah menasahkan semua hukum hakam yang terdapat dalam kitab-kitab sebelum ni. Dan kitab suci Al-Quran telah melengkapi semua isi kitab-kitab yang diturunkan sebelum ini. Maka Al-Quran sudah mencukupi bagi kita. Kerana isi kandungan Al-Quran tu semua kebaikan yang ada diajar dalam Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran telah melengkapi benda itu. Adapun hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran dia menasahkan, dia membatalkan seluruh hukum hakam yang terdapat dalam kitab-kitab sebelum ini. Adapun bab akidah semuanya sama. Bab akidah dia tidak ada beza. Akidah, tauhid semuanya sama. Kerana Allah itu Allah Tuhan yang Esa, Allah Tuhan yang Maha Berkuasa, Allah Tuhan yang tidak berubah sifat kesempurnaannya. Perubahan cuma berlaku pada perincian hukum hakam. Kitab-kitab ni asalnya dia terpelihara di sisi Allah. Asalnya dia ditulis di Lauh Mahfuz. Contoh kalau Al-Quran sendiri, daripada Lauh Mahfuz itu diturunkan sekaligus di Baitul Izzah, di langit dunia. Maka dari Baitul Izzah, nama tempat tu Baitul Izzah di langit dunia, diturunkan secara berperingkat-peringkat oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kira-kira 23 tahun. Itu Al-Quran. Diturun pun berperingkat-peringkat. Sikit. Sebab Al-Quran tu dia berat. Pengajaran tu kalau turun sekaligus mungkin dia akan jadi berat. Maka dia turun sikit. Sehinggalah lengkap 23 tahun lebih kurang lengkap pengajaran Al-Quran, maka lengkaplah petunjuk yang datang daripada Allah. Asalnya dia tu berada di tempat yang mulia, yang dimuliakan, fi suhufim mukarramah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan kedudukannya lagi disucikan. Nampak ya? Pengajaran Al-Quran tu dia berada di tempat yang mulia di sisi Allah, kedudukannya tinggi, dan dia berada di tempat yang suci. Sebab tu yang nak mendapat pengajaran daripada Al-Quran tu mesti jiwa-jiwa yang suci. Betul tak? Mengapa mereka yang angkuh, mereka yang engkar, menolak kebenaran Al-Quran? Kerana kekotoran jiwa mereka itu menyebabkan mereka tak boleh terima petunjuk Al-Quran yang suci. Nak terima petunjuk Al-Quran tu, hatinya masih suci. Dia mesti ada persiapan untuk menerima Al-Quran tu. Macam kita nak tuang makanan lah. Setengah ulama' diumpamakan Al-Quran ni umpama hidangan. Hidangan yang lazat. Hidangan tu lazat macam mana sekalipun, tapi kalau pinggan kita kotor, cawan kita dah setahun tak basuh, dah berkarat semua, tak guna tuan-tuan. Betul tak? Orang kata ni makanan ni hak paling sedap sekali. Satu pinggan kita dah berulat, sebulan tak basuh, tak guna kan? Sebab tu hidangan Al-Quran ni dia hidangan yang lazat, hidangan yang istimewa. Dia mesti diisi pada bekas-bekas yang bersih. Kalau pinggan tu kotor, basuh dulu. Cawan tu dah berkarat, kalau tak boleh basuh, buang, tukar yang lain. Kemudian baru kita isi, baru kita tuang hidangan tadi. Maka barulah hidangan yang lazat tu dapat dinikmati dengan yang sepatutnya. Begitulah umpamanya. Maka bekas hati kita mesti dibersihkan. Mesti ada persiapan untuk menerima petunjuk Al-Quran tadi. Kerana Al-Quran tu dia suci. Dia dari tempat yang mulia, peringatan tu datang dengan sifat yang suci, yang mulia, yang bersih. Mesti ada persiapan daripada hati-hati yang suci. Biaidi safarah, dia berada di tangan para utusan, para malaikat yang suci-suci juga. Asalnya dia berada di tempat yang tinggi, yang dimuliakan, kedudukan yang tinggi, bersih, suci. Yang bawa dia tu pun para malaikat yang suci juga. Safarah ni merujuk kepada para malaikat. Dan safarah ni juga antara nama bagi surah ni. Ini kita jangan ingat.
Kan saya beritahu tadi, surah ni surah Abasa. Yang masyhur namanya surah Abasa. Dipanggil juga kadang-kadang dengan surah Al-A'ma, merujuk kepada perkataan Al-A'ma pada ayat kedua. Dan surah ni juga dipanggil juga dengan surah Safarah, merujuk kepada ayat 15 bi'aidi safarah. Tapi itu semua nama yang tidak masyhur lah. Nama yang masyhur ialah Abasa lah, merujuk kepada ayat yang pertama tadi, Abasa. Adapun surah Al-A'ma ataupun surah Safarah, yang ni kita jangan dengar. Cuma kalau kata sekali-sekala kita dengar tu kita tahulah. Oh, kalau surah Safarah, surah Al-A'ma itulah surah Abasa. Safarah ni merujuk kepada para malaikat. Para malaikat yang memelihara Al-Quran tadi, yang bawa turun daripada Lauh Mahfuz, dia membawa wahyu tadi untuk disampaikan daripada Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cuma ketua bagi Safarah tadi lah Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Jibril sebagai ketua yang akan menyampaikan wahyu tu. Kalau kita lihat zahir daripada ayat ni, bi'aidi Safarah, menunjukkan malaikat yang bawa turun ayat-ayat suci daripada Lauh Mahfuz tadi, dia ramai. Dia bukan seorang ni. Sebab Allah sebut bi'aidi Safarah, dibawa di tangan para malaikat yang safarah, mana bermusafir. Safarah itu bersafarah lah. Dia membawa ayat-ayat turun untuk disampaikan kepada Rasulullah. Cuma kenapa disebut Jibril? Jibril ketuanya. Jibril ketuanya. Macam benda-benda yang berharga lah. Kita kata ada benda berharga. Yang ni kiriman daripada raja sekian-sekian kepada kerajaan sekian-sekian. Kalau zaman dulu pun begitu, beza. Yang bawa tu seorang ya. Tapi adakah dia main seorang-seorang? Tak. Dia ada rombongan dia. Nampak? Dia ada rombongan dia. Kita kata, oh, dia punya hadiah ni dibawa oleh panglima negara. Panglima tu tak pergi seorang. Nampak? Dia bawa benda tu, ada dia punya kumpulan dia. Maka kita faham ayat sini, bi'aidi safarah, dia dibawa oleh tangan-tangan yang mulia, malaikat-malaikat yang mulia, yang membawa yang turun dari Lauh Mahfuz seterusnya ke Baitul Izzah, membawa turun sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Jibril alaihissalam ketuanya. Yang akhir nanti akan bertemu dengan Nabi hanyalah Jibril seorang saja. Jibril satu saja. Kiramin bararah, yang mana malaikat tadi sifatnya mulia. Kiram, malaikat-malaikat yang mulia. Bararah, lagi berbakti. Malaikat tu yang pertama sifatnya mulia. Mereka ni adalah golongan yang sentiasa mulia dan dimuliakan di sisi Allah. Dan malaikat itu sifatnya sentiasa berbuat kebaktian. Mana mereka makhluk yang sentiasa taat kepada Allah, tidak pernah mengenal erti derhaka. Malaikat memang sifatnya begitu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat. Mereka tidak menderhaka Allah. Ma amarahum, apa saja yang Allah telah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka pasti akan buat apa saja yang Allah akan perintah kepada mereka. Yang pertama Allah gunakan la ya'sunallah ma amarahum. Amarah fi'il madi, merujuk kepada perintah yang telah diperintahkan. Apa yang Allah telah perintah, mereka takkan berani derhaka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Yu'marun fi'il mudhari', merujuk kepada perkara yang akan datang. Sama juga, perkara yang Allah akan perintah, confirm mereka akan buat. Allah beritahu siap dah. Benda yang Allah dah perintah, mereka takkan derhaka. Bahkan benda yang Allah akan perintah, mereka tidak sekali-kali akan meninggalkannya. Mereka pasti akan buat. Sebab tu malaikat ni terkenal sebagai apa? Kiramin bararah. Makhluk-makhluk yang mulia, lagi sentiasa berbuat kebaktian. Mereka tidak pernah derhaka kepada Allah, sama ada terhadap apa yang Allah telah perintahkan dan juga apa-apa yang akan diperintah kepada mereka. Baik. Kemudian ayat yang ke 17, Qutilal insanu ma akfarah, tu cerita lain pula. Itu cerita bagaimana peringatan Tuhan kepada manusia yang tidak tahu hakikat sebenar dirinya. Dan ada teguran yang keras kepada mereka
yang masih lagi engkar terhadap peringatan terhadap mereka sehingga mereka tidak mahu mengakui hakikat diri mereka sebagai hamba. Yang itu kita akan bincangkan pada pertemuan akan datang insya-Allah taala.